Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So, hari ni adalah hari Isnin, iaitu hari yang kita tunggukan untuk confirmation kita Bitcoin drop at least bottom ataupun bottom yang kita nampak adalah maximum ataupun expectation bottom untuk Bitcoin adalah di 10,000 USD dollar. So apakah chart, apakah data yang menunjukkan ke 10,000 ringgit 10,000 USD dollar? So nanti Zul akan tunjukkan di chart beberapa data yang menunjukkan price target kita memang ada sampai 10k USD dollar. So hari ni apa pun kita akan tunggu confirmation, iaitu almost tak lama dah, dalam 1 jam lagi kita akan dapatkan confirmation. So mostly sebaik saja anda tengok video Zul ni, mungkin anda dah dapat pun confirmation tu. So guys, tanpa buang masa lagi, kita akan pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Kemudian kita akan tengok apakah confirmation yang tunjukkan untuk kita drop ke 17k, 14k dan lower apa yang kita dapat adalah 10k. Nanti saya akan tunjukkan di chart. Okay, tanpa masa kita pergi ke coin market cap. So ini adalah coin market cap. So pertama kali macam biasa kita akan review dulu market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 iaitu hari Ahad semalam. So untuk total market berada di 872 bilion. So still lagi, bukan minggu lepas kita berada di atas 900 bilion. So minggu ni turun lagi ke bawah 872 bilion. So meaning kita slowly down kita punya total market cap. So meaning secara keseluruhan market crypto sedang dalam bearish market, sebab dah kita tengok total market berkurangan. So volume yang amat rendah semalam iaitu 38 bilion. BTC dominant 82.1. So kat sini kita boleh tengok summary, iaitu di mana kita tengok total market drop another 0.26%. Kemudian volume yang rendah iaitu volume drop daripada 50 lebih ataupun 60 lebih ke 38. Tu hanya tinggal 13 iaitu drop sebanyak 13.60, jadi hampir 39 bilion saja. Kemudian BTC dominant sikit dropping, tak banyak pun 0.07. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin still lagi berada di 19.2. So berdasarkan nombor ni kita bermakna kita still lagi below kita punya major support iaitu 19.6. Dan sekiranya untuk pukul 8 nanti atau pukul 8 nanti dengan bila pukul 8 nanti candle close, itu bermakna kita weekly juga close below 19.6. So bila kita close below 19.6, itulah confirmation yang kita nak tunggukan. Expectation kita akan drop lagi sampai mana kita ada major support di 17, tapi mostly itu target di 14k. Kemudian bottom kita akan expectationkan di 10k. Nanti kita akan tunjukkan beberapa chart di data kenapa 14, kenapa 17, kenapa 10k. So di Ethereum ikutkan dalam tempoh 24 hours naik sikit 0.21 iaitu 1k. Kemudian lain altcoin ingatlah ada tak banyak berlaku perubahan pun, mostly semua mesti lagi dalam rate percentage. So guys, tanpa buang masa kita akan pergi ke coin market cap. Kita akan pergi ke chart dulu. So apa pun sebelum ke chart, Zul akan pergi ke dulu Zul punya YouTube membership, YouTube channel. Sebab apa? Zul nak tengok komen. Sebab apa? Zul expectation kan ada komen untuk semalam. So Zul tak sempat nak tengok lagi. So dah buka komen. So nanti kita akan bagikan, Zul akan tengok dan di komen. Kemudian kita akan tengok ada tak sebarang request. Kalau request nanti Zul akan buat kan. So di ruangan komen ikutkan semalam ada tak request Okay, tak ada yang request untuk punya tengok chart. So anda boleh tengok request kat sini, ataupun anda boleh tunggu sebelah malam, iaitu sebelah malam nanti pukul 10 malam ke 11 malam Zul akan buatkan secara live. So siapa yang ke subscribe, siapa yang membership, dia boleh bertanya dalam kawasan tu. Dan siapa yang join membership, dia akan dapat badge membership kat nama dia. So siapa yang bertanya dalam komen masa Zul live, nanti Zul akan prioritikan kepada membership. Yang subscriber pun Zul akan ambil juga, tapi Zul akan clearkan dulu soalan-soalan daripada ahli membership. So guys, continue ke chat. So untuk hari ni confirmation ke apakah yang Zul tunggu, iaitu weekly. Kita akan buka weekly. Inilah confirmation yang Zul tunggukan. So yang ni yang Zul clearkan dulu. So confirmation adalah Zul nak tengok weekly close body ini. So body ini close below 19.6. So ini untuk weekly ni kita dah almost kita berada di 19.3. So kita below. So ini secara dalam masa 1 jam kita tengok
untuk candle ni close dalam masa 1 jam 10 minit lagi candle ini akan close. So ini close saja 19 bawah 6. Inilah confirmation kita untuk net drop, iaitu at least untuk ke net kita punya support iaitu di kawasan 17k. Kemudian kenapa 17k ni mostly kita akan tengok mungkin ada small bounce saja. Kemudian another breakout iaitu dengan weekly juga close below 17 iaitu 13. So mostly kita akan nampak 13 dan bottom di kawasan 10k. Kenapa? Nanti tu akan tunjukkan beberapa data yang menunjukkan price itu boleh drop ke dalam 10k. So inilah confirmation untuk hari ini kita tunjukkan. Untuk Zul tunggukan iaitu dalam 10 minit dalam masa 1 jam 10 minit lagi. So di chart daily apa yang Zul nak tunjuk, kenapa kita drop sampai 10k. Jadi Zul akan tunjukkan beberapa chart. So inilah chart yang Zul monitor. Inilah nampaklah bear flag, di mana sebelum ni bear flag ni, point breaking ni, dan nampak price target pernah sampai. So untuk currently kita pun create another bear flag. So even kalau kata nampak pun sekiranya minggu ni kita close below 19 dan minggu depan kita ada naik sikit, taklah itu hanya kata kenaikan sikit je untuk kata di daily ni. So nampak sebelum ni pun kita tengok macam mana daily kata weekly close. Yang ni lebih nanti kita naik balik kemudian kita close balik below. Tapi yang ikutkan yang sebelum ni, nanti kita akan tengok kat sini apa yang berlaku di weekly. Weekly itu still lagi kata dapat bertahan lah. Kita tengok macam mana weekly ni. Weekly ni berjaya close below 29, lepas tu naik sikit, kemudian next candle close. So ini kita nampak pressure down itu dah boleh, pressure down itu dah berlaku. So sama juga kat sini, mostly kita akan nampak pergerakan sama untuk minggu ni, confirmation untuk drop, kemudian minggu depan mungkin ada sedikit regain untuk kata fake pump, kemudian ada minggu yang ketiga ataupun minggu itulah yang expected. Kenapa minggu tu penting? Iaitu minggu tu kalau tengokkan tarikh, kita akan tengok tarikh iaitu masa 25 dan 26 hari Isnin dan hari Selasa. Adalah kenapa kita akan ada CPI data yang batu ataupun Consumer Price Index daripada US market. Dan meaning apa yang berlaku sekiranya CPI data tu data dia tinggi ataupun amount dia tinggi, apa yang berlaku kita akan nampak inflation rate, inflation akan naik lagi. So ikutkan bulan lepas 8.9. So kalau naik lagi lebih daripada 8.9, ini apa berlaku kita akan nampak interest rate akan dinaikkan lagi. So ini bila interest rate dinaikkan lagi, slow down untuk GP ataupun ekonomi US, ini apa berlaku stok-stok semua akan mau kata dalam downtrend lah, kita akan mau jatuh ke bawah. So bila jatuh ke bawah, apa yang berlaku USD akan sikit strong, kemudian apa yang berlaku dalam crypto aset-aset lain, bas ini akan drop lagi. So ini dalam masa 2 minggu lagi, minggu ni confirmation, minggu lepas mungkin ada fake pump, mungkin minggu ketiga tu barulah kita akan nampak kata another drop yang drastic untuk di Bitcoin. So itulah yang tu akan tunggu kan. Apa-apa confirmation ini adalah menunjukkan kita punya confirmation untuk drop below lagi. So itulah untuk weekly. Yang untuk di daily, inilah kata price target je. Kenapa 10k, di drop point major ni, point breaking. Kita akan nampak point breaking mana-mana saja. So kat sini kita akan measure daripada point expectation untuk sampai di kawasan box purple ni, iaitu small 23k. Kemudian kita drop mana 930, bukan 900, 9.3k US dollar dalam 10k. So kenapa ini? Inilah first data yang menunjukkan adalah potential kita drop ke 10k untuk dalam Bitcoin. Kemudian data apa lagi yang menunjukkan price tu akan drop dalam Bitcoin? So siapa yang tahu dalam crypto market ni kita ada circle market, iaitu di mana mostly dalam bearish market kita akan nampak Bitcoin daripada all time high dia ikutkan 2017 ada 20k, kita drop sampai 85%, iaitu 85% ataupun around 8%, iaitu dalam kawasan ni ialah kita bottom. So meaning berdasarkan data ni juga kita akan measure daripada all time high Bitcoin iaitu 69 hampir 70k. So expected 85-83% kita berada mana? Berada betul-betul dalam 10.1k USD dollar. So inilah kata data yang kedua menunjukkan kenapa ada opportunity untuk Bitcoin drop ke 10k. Adakah jatuh? Adakah anda perlu tunggu 10k? Untuk sarankan, jangan tunggu sampai 10k. Sebab apa? Price antara 20k jatuh ke 10k, consider anda dah boleh DCA. So apa yang anda perlu buat lah senang saja. Bitcoin sekarang berada hampir dalam 20k. So buy dulu 20k, buy dulu Bitcoin. Mungkin anda nak buy RM1,000, buy dulu RM1,000 untuk Bitcoin. Kemudian kita tunggu net support kita, iaitu di mana? Net support kita macam cakap tadi, kita ada di 17k. Bila price itu sampai saja 17k, invest lagi RM1,000. Kemudian kalau price jatuh ke 14k, invest lagi RM1,000. Dan kalau ada rezeki anda price jatuh lagi sampai 10k, kita invest lagi. So itulah kita panggil DCA atau dollar cost average. Setiap kita buy level itu,
amount yang sama, jumlah coin yang kita dapat itu berbeza. So ni secara automatik kita punya average tu akan drop. So ni give a time bila price tu naik balik, even kalau anda dah buy setiap level ni, kemudian anda buy dekat sini, average anda boleh berada tengah-tengah aja, walaupun anda buy 10k, average anda mungkin berada dalam 12k, 14k. So give a time, kita dah bottom, give a time bila breakout saja, anda akan return of investment, ROI anda akan lebih cepat. So bagi tu itulah yang tu nak tunggu kan. Kenapa tu tak buy di 20, tu tunggu elite dalam 17, 14, even di kuartal 20 itu pun tu dah jual sikit. Sebab apa tu nampak adalah data-data yang tu sharekan tadi adalah more confirmation untuk kita drop. Dan first quarter point yang kuartal major support kita adalah berada di 14k, sekiranya kita loss 20k ataupun 19.6. Kenapa 17 ni tak strong sangat? Macam kalau 17 ni adalah higher low, tapi kita nampak higher low yang lebih kuartal legit, iaitu higher low di mana baik saja ke breakout higher low tu kita terus melakukan emburan, iaitu di 14k. Itulah yang tu selalu terangkan di chart. Mungkin ada yang baru tengok tu punya channel Zone. Kemudian kalau ikutkan data yang lain, inilah kata chart lain. Tu chart ini kalau anda tengok, anda takkan nampak di mana-mana kata YouTube channel. Ini hanya yang tu draw sendiri, memang tu tak ada kata tengok lain. Ini tu gunakan trendline dan trendline tu. So ni net support kita dah lost position ni. Inilah kawasan dalam 25, ini net support box kuning kita lah berada di kawasan ni. So box kuning ni berada mana, ikutkan tarikh ni, yang ni 16k, kemudian below adalah berada dalam kawasan 11k. So ni align dengan kita punya analysis tadi, iaitu around dalam 17k, 14k, kita 17k kita ada support. Kemudian ikutkan line ni pun kita apa, dia 13k tu align dengan kita punya analisis di beberapa chart lain, iaitu line ini ada almost dalam 16, 13, 11. So meaning give and take plus minus 1000 dalam tu 17, 14, 10. So inilah position support yang kita tengok, dan tak ada lagi support bawah itu. So meaning inilah menunjukkan ialah kita punya potential bottom untuk Bitcoin. So adakah anda perlu tunggu 10k? Tu sarankan jangan tunggu. Even 10k tu pun kalau jatuh pun mungkin jatuh dalam beberapa second saja. So anda boleh tak level buy limit siap-siap. So apapun whatever antara price 20, 17, 14, 10, itu adalah point entry atau point untuk anda buy untuk long term. So don't worry kalau anda buy, kalau invest lah duit yang anda expectationkan boleh loss. So kita buy, kita tak fikir pasal value dulu, kita fikir pasal collect asset sebanyak boleh. So apapun untuk tahun ni Zul akan fokus kepada Bitcoin dan Ethereum saja. Tu altcoin nanti Zul akan expectationkan, mungkin Zul akan tunggu Bitcoin mana bottom dulu. Expected adalah Zul akan cuba aim untuk Bitcoin sampai 10k. Sekiranya Bitcoin sampai 10k, barulah masa tu Zul akan buy altcoin tu. Contoh di Matic Zul ada potential untuk dapat 0.05. Aku kata ada juga beberapa coin lain, Phantom juga 0.05 sen. So ini ialah coin yang di mana Zul target 1000 coin, Zul boleh target terus dapatkan 10,000 coin untuk long term. So apa pun itulah data-data yang menunjukkan kenapa kita ada potential untuk drop ke bawah 10k untuk kata bearish kali ni, berdasarkan data-data yang Zul sharekan tadi. So balik ke Bitcoin, so inilah di Bitcoin apa yang nampakkan, apa yang berlaku. Kita akan tunggu confirmation, dan kita ada juga untuk di 4 hours ni kita ada triangle, di mana triangle ni adalah mostly kita buat continuous pattern. Cuma yang ni tak strong lah triangle ni. Kita kalau ada triangle, typical triangle tu barulah strong untuk price tu kata more drop bawah. Yang ini adalah lebih kepada 45% price akan naik, breakout ke atas, 55% akan break ke bawah. Disebabkan kita nampak inilah continuous pattern dan kita expect akan drop lagi bawah. Berdasarkan ini kita akan nampak at least point of breaking daripada kuartal yang ni, iaitu yang ni. Even untuk weekly kita dapat confirmation untuk drop. So given time aja kita akan nampak price itu akan drop kawasan ni. So macam dekat ni untuk weekly, yes, untuk weekly kita ada potential untuk di mana itu adalah confirmation kita given time saja, iaitu close 19.6, iaitu dengan inilah confirmation itu drop bawah. So normally untuk next week ataupun minggu ni dalam masa 1 jam lagi kita akan dapat candle baru. Mostly kita akan nampak another green candle, possibly untuk kita retest balik ke kawasan ini, at least kawasan ini saja. Kemudian kita nampak price tu drop balik. Kalau drop ni kita akan measure kat sini, drop potential kita nampak kita ada kita punya minor resistance. So kita akan tengok di 4 hours ada tak minor resistance gitu. Expected kita akan berada minor resistance berdasarkan 2 close ini. So kita akan pergi 4 hours. So 4 hours berdasarkan tu, ini kita akan draw swing low ini to swing high ini. Ini kita ada kita akan yang ni swing high ini to swing low. So swing high to swing low kita berada di kawasan ni. So support ni dah major pun yang ni, box ini. So meaning box ini adalah kita punya resistance. So meaning apa yang boleh berlaku, kita nampak kat ni confirmation untuk hari ni 19.6 below 96. Kemudian kita akan nampak price regain balik, regain kawasan ni. Mostly kita akan tengok minor support, minor resistance je kat sini. So
So yang ni 4 hours kita boleh monitor, iaitu ni swing high ini to swing low ini. So meaning kita ada potential untuk at least dia naik sampai kawasan ni. Another layer untuk kata resistance. So inilah bermakna sekiranya price tu berjaya break resistance ni, dua resistance ni dan break atas ni, meaning kita nampak price tu akan ada more push price ke bawah, ke atas. Kemudian apa yang berlaku, kita nampak dah sekiranya price tu naik balik untuk weekly ni, mungkin untuk minggu ni kita naik, kemudian kita close, dan untuk hujung minggu, hari Isnin minggu depan, kita nampak price tu breakout ni. Sebab apa? Kita ada quarter point penting kat sini, di mana sekiranya dia breakout trend line putih ni, tu trend line putih adalah mostly price tu akan drop. Di Discord channel semalam tu ada share kan, iaitu trend line ni dah strong nanya. So apa pun kita tunggu third touch, kita ada ikutkan ni 1 touch, 2 touch dan 3 touch. Tu umur 3 touch ni quarter dekat banyak, mungkin kita nampak lah inilah 1 touch, 2 touch dan kita tunggu another 3 touch kat sini. Mostly kita nampak price tu akan melakukan kenaikan. Mungkin ada expert nampak kita naik putih, kemudian berlaku reaction balik. Reaction tu breakout ni barulah kata ini kita nampak point 3 tu kita nampak ialah kata inilah resistance yang kuat. So ini kita nampak ialah potential untuk price itu drop, di mana kita akan nampak at least first short term untuk target price target adalah point breaking kita nampak di mana 17k. Itu align dengan kita mengatakan 17k adalah kita punya net support. So 17, 14, 10 dan 20 line kuning ni 20k, 19.6, 17.0, 14k, 10k adalah kita punya DCA kawasan tu. Tak perlu anda buy all in, anda tunggu saja whatever price ada 9.6 ni, anda boleh buy dah pun. Kemudian kalau drop lagi di 17k, kita buy lagi DCA. Tak perlu fikir pasal value, fikir pasal collect asset sebanyak boleh dulu. Sebab apa? Kita akan tunggu next buran kita adalah expectation. Bila next buran kita expectation akan berlaku tahun 2025. So 23, 24 kita akan nampak pergerakan sideways. Untuk tahun inilah kita expectation kita nampak bottom, di mana the expectation kan ataupun berdasarkan chart-chart sebelum ni ataupun bearish market sebelum ni, kita akan nampak iaitu expectation dalam 10k, kita akan nampak iaitu price akan buat sideways kat kawasan ni dan buat triangle. Tu nampak dia akan buat triangle, kemudian triangle kita breakout tu kita akan drop another leg ke 10k, kemudian kita slowly naik, kemudian dari itu kita akan nampak price buat higher low, higher high, high low, high high, kemudian kita naik. Kemudian apa berlaku dalam 2023, kita akan nampak expectation adalah Bitcoin akan akan naik balik atas 20k dan kata bound antara 29 dan 30 dan 20k untuk sideways, iaitu ataupun kita nampak almost sideways dalam kawasan 26 ke 15k untuk sideways di kawasan ni, tapi mostly kita ada di kawasan 19. So untuk expectation adalah kita ada asal 19, 20 ke 30k kita akan bound kawasan ni. Ini adalah expected kita akan sideways di kawasan ini mostly dalam tahun 23, 24 sebelum kita breakout, iaitu kita punya major 29. Breakout ini adalah kita akan nampak price itu akan pergi ke all time high kita, all time high baru ataupun all time high lama dalam 69k, dan itulah kata permulaan. So meaning kita akan nampak confirmation di kawasan atas ni, tapi kita nak grab sebanyak boleh di bawah ni. So kita tak tahu bila coin nak jatuh dan adakah dia boleh jatuh. Apapun berdasarkan technical analysis, itulah support yang anda perlu tahu. Dan untuk hari ini adalah confirmation untuk kita drop at least ke 17k, iaitu dengan weekly kita close below 19.6. So ini mungkin kita boleh tukar dah pun. Kita currently support ini bertukar menjadi major support, major resistance. So ini apa pun yang Zul tukar ni belum lagi aku kata confirmation. Sebab apa? Kita tunggu dulu weekly. Sebab apa? Untuk weekly close ni, untuk Zul currently tu tengok dalam perlu lagi masa dalam 57 minit. So mungkin dalam bila anda dah tengok tu punya review ni, mungkin candle tu dah close. Kalau close legit untuk kita tukar dan kepada support kepada resistance, sekiranya weekly ni dalam 57 minit candle ini berjaya close balik above ini, so meaning above 19.6, so kita tak ada lagi confirmation untuk drop ke bawah. So mungkin kita tunggu another week. So apapun inilah kuartal pergerakan yang tunggukan untuk hari ini. So mostly lower 10k adalah kita punya possible bottom ataupun high possibility untuk berlaku bottom untuk kuartal current bear market ataupun this time bear market. Dan sebelum kita berlaku correction kuartal rebound balik, di mana first point turnover, nak tengok sebaik saja Bitcoin break line putih ini. So sebelum line putih ni, meaning kita akan nampak kita akan buat another satu pattern yang mana satu trend line yang untuk kita mengatakan break trend line tu barulah kita bullish, di mana
break yang ini, so mungkin kita akan jatuh 10k, break kawasan ni kita akan expected price akan boleh naik sampai high low kita. High low di mana? Ya, kita akan tarik swing high ni to swing low 10k expectation, dan kita akan dapat dalam time tu adalah dalam 47k. So apa yang berlaku, 23 mungkin kita naik kawasan ni, kemudian 24 kita drop balik. So bila berlaku point ini adalah point kedua yang penting, di mana kita akan nampak legit untuk kita touch kita punya major resistance. Kemudian kita akan buat satu trend line baru. Trend line baru ialah possible yang ini. Kemudian apa berlaku, kita akan nampak sideways, dan sideways baik saja breakout ni expectation tahun 24, kita akan sedikit sideways atas kawasan ni, kemudian awal hujung tahun 24 dan awal tahun 2025 kita akan start naik buran. So dan kita akan expectation all time high baru kita. All time high baru kita adalah 4.6 ataupun 3.6, berada most expectation di kawasan 220k dan 250k untuk next bulan, iaitu expectation tahun 2025. So kita tak nak tunggu buy masa harga ternaik, kita nak buy harga bawah ni. So untuk kali kalau anda investment untuk long term, investlah duit yang anda expectation kan boleh loss, meaning kita collect asset sebanyak boleh dulu di bawah ini. So yang penting invest duit yang anda expectation kan boleh. Zul currently, Zul kata dalam market Zul ada RM50,000 dalam market crypto, dan Zul currently loss banyak 70%, iaitu kalau Zul jual semua pun kali Zul hanya dapat dalam rumah apa, tak sampai pun 15k ringgit Malaysia. So apa pun Zul holding saja. Currently Zul dah tenak pemodal, Zul dah tunggu untuk bottom at least 17k, Zul akan start buy di Bitcoin. Kenapa Zul tak buy di 20k? Sebab apa, risk and reward Zul tak berbalik untuk Zul buy kawasan ni. Kalau price tu terus naik, tak ada masalah, Zul akan yang 50k tu akan regain balik aku kata Zul punya value. Tapi siapa yang masih baru dalam market, anda boleh start buy di kawasan 20 DCA lah. Nah senang cerita, mungkin anda buy RM100,000 kawasan ni bulan ni, dan bila touch ada kawasan 17, buy lagi RM1,000, jatuh lagi 14, anda buy lagi RM1,000, jatuh 10, buy lagi RM1,000. Consider kalau 10 ni memang kita akan nampak ramai yang kata masuk sedikit banyak lah, bukan 1,000, mungkin kata mostly 50% daripada dana yang ada mungkin dia dah invest, dah masukkan dalam kawasan ni. Dan ada 50% kita akan tunggu, sebab apa, kita akan ada lagi pergerakan untuk at least sideways dalam kawasan ni. So meaning average anda akan berada below ni, sebab apa, anda buy kawasan ni, buy kawasan ni, buy kawasan ni, dan price naik kita buy lagi, dan expected sideways kita akan buy lagi untuk another 3 years. Ingat 3 years kita ada opportunity untuk buy tu 22, 23, 24 sebelum bulan. So tak perlu all in anda punya modal, invest sikit-sikit. Kalau ada yang boleh target 1,000 sebulan, silakan. Kalau nak boleh target 100 sebulan, silakan. So kepercayaan pembeli tu, kepercayaan anda membeli ataupun modal anda bergantung kepada masing-masing. So Zul target at least whatever sampai kawasan ni Zul akan buy 1,000. Kemudian sekiranya nanti price akan sideways kawasan ni, Zul akan buy juga secara monthly. Dan sekiranya ada price, kata price itu contoh kita naik sampai kawasan ni dan price tiba-tiba jatuh balik, iaitu Zul akan buy sikit, lah buy RM1,000. Kalau untuk monthly mungkin Zul akan buy 500 apapun Zul target di Bitcoin dan Ethereum tu. Kemudian nanti barulah Zul akan tengok altcoin. Kalau ada altcoin Zul hit dia punya target, barulah Zul buy. Sebab apa, itulah yang Zul nak buatkan untuk DCA. Sebab apa, Zul boleh tunggu price slower yang boleh. So slower yang boleh Zul nampaklah 10k, drop lagi bawah, itu rezeki Zul akan buy lagi untuk long term. Dan kalau sekiranya aku kata project ni fail, macam cakap tadi, investlah duit yang anda expectation kan boleh loss. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Di ruangan komen pun tak ada sebarang pertanyaan aku kata untuk chat, nanti Zul akan reply kan. So untuk hari ni kita tengoklah aku kata market US pun mostly kita tengok aku kata getting worse, GPA dia pun turun. Kita akan expect recession dah kata masuk pun. So apa yang berlaku, currently US adalah 1.75 dia punya interest rate. Kita akan nampak interest rate adalah paling worst dulu 2008, 2009, almost dalam 15% rate, 15% ataupun 2 digit interest rate. So tahun ni juga boleh berlaku apapun, at least expect mungkin lah 8-7% saja. Mini apa berlaku, kita akan nampak market secara keseluruhan akan drop. So itu juga Bitcoin selama 3 tahun ni kita akan nampak Bitcoin hanya akan buat sideways saja. Bila bottom 10, so mini 10 kita rebound balik, around kita akan berada bound antara 20k ke 30k, ataupun mungkin kita akan tengok dalam 26 ke 15k. Itulah kawasan kita punya sideways untuk tahun 23 dan 24. Whatever price dalam kawasan tu, kita akan collect asset sebanyak boleh untuk ready tahun 2025. 2025 kita dah stop buy, kita akan start ambil profit. So mana nak ambil profit? Macam biasa nanti bila dah berlaku, nanti Zul akan sharekan kat mana tu profit. Dan macam biasa Zul akan sharekan setiap pembelian dan penjualan dia punya aset, Zul akan sharekan ke Discord channel. So siapa nak join dia punya Discord channel, senang saja pergi Zul punya YouTube, kemudian klik button join. Sebab klik button join, apa yang anda perlu buat, anda perlu pergi ke membership, dan membership ni akan ada link untuk ke Discord. So siapa mungkin kata lost lagi, anda boleh ke playlist. So the playlist Zul ada Zul tunjukkan bahawa Zul ada tunjukkan Zul punya
dia punya nanti dia akan letakkan satu link di atas, dia satu link atas ni untuk dia mana anda boleh tengok dia punya yang ni Discord channel. Nanti korang tengok akan ada Discord channel. So inilah aku kata buat short video untuk terangkan ke anda macam mana untuk anda join dia punya YouTube membership dan dapatkan dia punya Discord channel. So dalam Discord channel tu akan sharekan sekiranya ada aku kata data penting ataupun breakout dan arah target tu untuk short term tu akan tunjukkan. Kemudian buy ataupun sell asset tu akan tunjukkan juga di Discord channel tu. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like and subscribe, hit button notification dan jumpa anda malam ini secara live 10 ke 11 malam untuk review secara live, dan anda boleh request sebarang soalan anda dan sebarang chat yang untuk anda Zul analisiskan untuk anda. So guys, jumpa lagi malam ni. Assalamualaikum. Bye bye.